Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi di bab yang terakhir berkenaan dengan ulum ruah, ilmu tentang perawi-perawi. Jadi pada hakikatnya perbahasan ini termasuk di bawah ilmu rijal. Ilmu rijal bagi akhirnya masuk surat 186 Al-Mutasyabih. Definisi pada bahasa, kata nama pelaku daripada tasyabuh dengan erti menyerupai, dan dimaksud dengan al-mutasyabih yang menyerupai dengan makna al-multabis, yakni yang mengelirukan. Dari sinilah datang penggunaan ayat al-mutasyabihat, iaitu ayat yang mengelirukan maknanya. Ayat mutasyabihat lah. Dalam tauhid, ayat ni macam ayat yadullahi fawqa aydihim, lawan dia ayat muhkamat. Pada istilah nama perawi sama pada sebutan dan tulisan, tapi berbeza nama bapa mereka pada lafaz saja, tidak pada tulisan atau sebaliknya. Pada nama perawi itu supo nama ataupun kunyah, abu gapo, supo. Tetapi berbeza nama bapa mereka pada lafaz saja, cara sebut saja. Pada lafaz saja itu makna cara sebut, tidak pada tulisan. Mana dari segi baris itu berbeza, tetapi pada segi tulis ataupun khat dia, huruf dia itu sama sahaja. Atau sebaliknya, yakni berbeza pada tulisan, tetapi baca pun berbeza juga. Bila lagi lah bawah tu, bahagian ini gabungan daripada dua bahagian sebelum ini, iaitu muttafiq wal muftarid dan al-mu'talif wal mukhtalif. Dia dekat-dekat dengan tajuk bawah ni, macam salam, salam. Cuma hal ini ditumpu pada nama perawi itu saja. Hal ini perawi dengan ayah dia sekali. Dan al-mu'talif wal mukhtalif. Nota 311, seperti berbeza nama perawi pada sebutan dan sama nama bapa pada tulisan dan sebutan. Contoh-contoh dia di sini, Muhammad bin Uqayl dengan huruf Ain berbaris hadapan, dan Muhammad bin Aqil dengan huruf Ain berbaris atas. Uqayl itu kalau dalam timbangan saraf dia panggil isim tasghir, noyak kecil, sedikit kecil. Uqayl. Kalau macam setengah tu Humaid, Humaid. Kalau kita kena baca, kita baca Hamid. Baca perawi nama Humaid, Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil itu dibaca dengan baris hadapan, dengan isim tasghir dipanggil. Dan Muhammad bin Aqil
baris atas, ain baris atas. Walaupun mempunyai nama sama tetapi berbeza nama perawi. Walaupun mempunyai nama sama perawi. Jadi tak betul ayat tu. Walaupun perawi itu mempunyai nama yang sama, betul. Walaupun perawi itu mempunyai nama yang sama tetapi berbeza nama bapa. Tapi kalau eja ku Arab tu nampak serupa lah. Muka ain, qaf, ya, lam. Cuma baca tu uqail pun boleh, akil pun boleh. Jadi di sini bagi mutasyabih, yang pertama sebab nama perawi itu sendiri serupa tu, Muhammad. Pertama pun Muhammad, yang kedua pun Muhammad. Ayat masing-masing itu dari segi tulis khat serupa saja, cuma dari segi baca baris berbeza. Syurah bin An-Nu'man dan Suraj bin An-Nu'man berbeza nama perawi tetapi sama nama bapa. Ini sebalik tadi. Syurah mana ada shin, ra, ya, ha. Kalau satu lagi sin, ra, ya, jim. Kalau aja jauh itu dekat-dekat ya. Sing sebenarnya serupa ya rumah dia tu. Cuma beza titik. Shin titik 3. Ha tak ada titik. Jim ada titik. Surah dengan Suraj bin An-Nu'man. Mana hal ini nama perawi itu berbeza pun tetapi sama tulisan. Berbeza sebutan, berbeza baris tetapi tulisan khat dia tu sama saja. Begitu juga sama nama bapa. Banyak lagi contoh dia macam Musa bin Ali. Musa bin Ali, satu orang lagi nama Musa bin Ulay. Mana eja Ali dengan Ulay itu serupa, cuma beza baris saja. Ali ain bagi atas, Ulay ain bagi hadap. Hal lain pula Muhammad bin Abdullah Al-Mukharrimi. Muhammad bin Abdullah Al-Mukharrimi. Satu orang lagi Muhammad bin Abdullah Al-Makhrami. Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Uqay lah. Muhammad bin Uqay. Satu Muhammad bin Aqil. Jadi dia hak ni memang serupa dah. Tak, serupa dah. Cuma masalah ayah ni. Ayah dia tu dari segi tulisan hampir serupa. Cuma baca lain sikit. Suraj bin An-Nu'man. Suraj. Jadi kalau kita pakai titik ni, rumah tu lah ya. Ni sama pula nama. Nama ayat tu sama. Muhammad bin Ali. Ni biasa. Muhammad bin Ali. Satu orang lagi Muhammad bin Ulay. Baca dengan wazan apa? Wazan isim tasghir. Pada tidak berapa tinggi. Bukan Muhammad, Musa bin Ulay.
Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah Al-Mukharrimi. Al-Mukharrimi. Muhammad bin Abdullah Al-Makhrami. Mana dari segi tulisan huruf tu serupa ya, cuma baris tu berbeza. Jadi dia mutasyabih. Dia mutasyabih maknanya dari segi nama perawi itu sama, cuma berbeza dari segi bain. Tapi pada ini dia hanya berbeza pada nisbah. Nama ayah pun serupa. Amr bin Zurarah Umar Zurarah. Jadi waw ada waw ni dia tak baca Amru dah. Amr bin Amr bin dia tak baca Amru Mahdi dah. Amr bin ya waw ni bukan waw untuk jadi satu mak, tidak. Dia waw ni untuk beza dengan umat. Dia panggil waw fasilah. Nak membezakan antara umat. Jadi kalau baca dia jadi Amru panjang tu tak. Jadi hak saat itu hak Amr bin Zurarah dengan Umar ibn Zurarah itu berbeza nama perawi, tapi sama nama bapa, macam Suraih dengan Suraih. Faedah tersalah faedah tentang bahagian ini ketika mana mencatat nama para perawi. Ketika mana kita tulis nama perawi itu nak baca macam mana? Tidak terkeliru dalam menyebutkannya dan tidak terjerumus dalam tashif dan waham. Tashif ni dia pada itulah hadis musahhaf. Maknanya salah baca baris. Hadis yang telah dibaca baris salah. Itu panggil musahhaf. Jadi tepat, kalau kata tepat perawi itu nama Surah tadi kita pergi baca Suraj, tukar. Jadi kita telah tashif, ubah lafaz hadis. Dan waham. Mana ini kesilapan, ia boleh mencacatkan dhabit. Kalau banyaklah, kalau jari-jari itu biasalah berlaku pada perawi. Bahagian-bahagian lain bagi al-mutasyabih. Ada beberapa bahagian lain bagi al-mutasyabih dan di sini penulis hanya menyebutkan yang terpenting sahaja. Yang pertama sama nama perawi dan nama bapa kecuali pada satu atau dua huruf. Seperti Muhammad bin Hunain dengan Muhammad bin Jubair. Mana Hunain itu ha nun ya nun. Jubair dia beza huruf akhir tu ra. Mana ba tu dah Jubair kalau tak ada titik boleh jadi baca dia boleh titik atas Junaid boleh jadi
Mana kadang-kadang orang nulis dengan cepat ni, sepatut titik atas lagi bau. Ataupun sepatutnya titik itu berada pada Jubair. Tiba-tiba dia bubuh pada Hunain. Yang kedua, atau sama nama perawi dan nama bapa pada tulisan dan sebutan tetapi berbeza dari segi dahulu dan kemudian. Ini ada beberapa gambaran. Yang pertama, sama ada pada dua nama secara keseluruhan seperti Al-Aswad bin Yazid dan Yazid bin Al-Aswad. Mana dia keliru, tukar. Ini orang panggil Mushtabih Al-Maqlub. Iaitu kekeliruan berlaku pada minda, mana pada ingatan perawi, bukan pada tulisan. Yang kedua, atau pada setengah huruf seperti Ayub bin Sayyar dan Ayub bin Yasar. Mana Sayyar, mana sin dulu, kemudian baru ya. Ayub bin Yasar, mana ya dulu, kemudian baru sin. Ini semua mungkin berpunca daripada salah letak titik lah. Sebab itulah kemudian ni dia segi khok tu dia sudah membezakan tu. Kalau kata ya tu untuk mula-mula, memang rumah dia tu memang ada tanda dia tu. Gelingi dia tu tidak baca dengan gelingi sing. Kitab-kitab yang terkenal, Talkhisul Mutasyabih fi Rasmi wa Himayah ma ashkala minhu an bawadir tashif wal wahmi oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Talkhis, mana dia ringkas, mana ada kitab besar ni. Sama ada dia meringkas daripada kitab dia sendiri ataupun kitab orang lain. Talkhis Al-Mutasyabih fi Rasmi, mana nama-nama yang serupa pada tulisan dan menjaga apa yang muskil daripada bawadir, kesalahan tashrif dan waham dari Khatib Baghdadi. Yang kedua, Tahlil Talkhis, juga karangan Khatib Al-Baghdadi. Kitab ini merupakan pelengkap atau tambahan kepada kitab terdahulu. Kedua, kitab ini sangat berharga dan tidak pernah ditulis satu kitab dalam bab ini sepertinya. Kemudian tajuk Al-Muhmal. Definisi dia pada bahasa kata nama pelaku daripada Al-Ihmal dengan makna meninggalkan. Seolah-olah perawi meninggal nama tanpa meninggalkan nama, meninggalkan nama tanpa menyebutkan sesuatu yang membezakannya daripada yang lain. Mana dia sebut Muhammad saja. Dia sebut Muhammad saja. Jadi Muhammad ni bukan seorang itu ramah Muhammad mana sah. Jadi dia tidak membezakan Muhammad tu bin siapa, nisbah mana ataupun kunyah dia siapa, tak sebut. Pada istilah, perawi meriwayatkan daripada dua orang perawi yang sama pada nama sahaja, atau sama juga pada nama bapa atau sebagainya. Dan kedua mereka itu tidak dapat dibezakan antara satu sama lain dengan sesuatu yang menjadi ciri khusus mereka berdua. Contoh mudahnya Sufyan Ibn Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi mereka berdua ni agak susah untuk dibezakan bila mana disebutkan secara muhmal, mana tidak disebutkan bin ataupun tidak disebutkan secara tidak disebutkan bin dia ataupun tidak disebutkan nisbah. Sebab apa? Sebab mereka ni bukan setakat mereka berdua ni, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ini bukan setakat sama tu, anak murid pun sama juga. Sama sikap. Tak apalah kita sedap duduk tu. Sebab bila kata Sufyan, dua-dua ni memang dipercayai orang besar.
Jadi itu panggil muhmal. Cuma antara cara untuk membantu kita mengenal pasti Sufyan mana satu. Mana kita kena tengok hadis yang sama tu tarik lain. Kata kita jumpa hadis dalam Bukhari sebut Sufyan saja secara muhmal betul. Jadi kita pun cari hadis yang sama dalam Bukhari ada ke tidak. Kemungkinan di tempat yang lain kita akan dapat jumpa. Tempat lain dia kata An Ibni Uyainah. Mana tak ada Sufyan bin Uyainah. Sufyan yang muhmal tak ada. Kalau tak ada dalam Bukhari, boleh tengok pula dalam Muslim. Kalau tengok dalam Muslim lebih membantu kita. Sebab apa? Sebab Imam Muslim mari banyak tarik, banyak sanad. Jadi tujuan banyak sanad tu antara faedahnya kita dapati kalau hak perawi atas tu mubaham, muhmal, sebut Sufyan saja, boleh jadi pada tarik yang lain tu pula dia akan sebut dengan lengkap nama dia. Itu penting cara Imam Muslim tu. Sebab apa? Dia memperbanyakkan sanad. Padahal mata serupa je, mata yang sama tapi sanad yang berbeza. Jadi kita boleh jumpa lah situ. Sedia sebut dengan lengkap, walaupun sebelum tadi sebut dengan muhmal. Bilakah ihmal itu menjejaskan kesahihan hadis? Jadi bila ia menjadi persoalannya, bila perawi itu perawi yang muhmal, kita tidak dapat pastikan siapa dia ni sebenarnya. Kalau kata Muhammad mana? Kalau kata Ja'far mana? Sekiranya salah seorang mereka itu thiqah, sementara seorang lagi dhaif, kerana kita tidak mengetahui siapakah orang yang diambil riwayat daripadanya di sini. Boleh jadi diriwayatkan daripada perawi yang dhaif, maka dengan sebab itu hadis itu menjadi dhaif. Mana bila keadaan ada seorang ni sebagai sikoh, seorang lagi sebagai tidak sikoh. Jadi takut-takut kita menganggap hak sikoh tu lah sebenarnya dhaif. Hak dhaif itu sebagai sikoh. Jadi kalau hak sikoh tu kita kata dhaif, maknanya kita terlepas ada satu hadis. Kalau hak dhaif kita kata sikoh, maknanya kita telah mensahihkan hadis yang dhaif. Itu ada kesan. Adapun jika keduanya itu sikoh, maka ihmal itu tidak menjejaskan kesahihan hadis. Kerana daripada sesiapa pun hadis itu diriwayatkan, maka hadis itu tetap sahih. Macam kisah Sufyan tadilah, Sufyan dua. Contohnya, apabila kedua perawi itu sikoh, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari daripada riwayat Ahmad tanpa dinisbahkan kepada sesiapa daripada Ibnu Wahb, kerana ia sama ada Ahmad bin Saleh atau Ahmad bin Isa. Kalau kata Ahmad mana satu? Boleh jadi Ahmad bin Saleh atau Ahmad bin Isa. Mereka berdua itu adalah perawi yang sikoh, tak apa dalam Bukhari. Macam dalam Bukhari, dalam Muslim banyak juga kita jumpa Muhammad tu kalau tabi'i dia ambil daripada Anas, tak ada Muhammad lain lah. Muhammad bin Sirin. Jadi hak ni bahagian muhmal. Macam juga Abdullah kalau perawi yang ambil daripada dia tu orang kufar, macam Aswad ke Al-Qamah ke, itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau Abdullah tu mari ikut Tariq Madani, Tariq Madinah, Abdullah bin Umar. Kalau mari melalui Tariq tabi'in yang berada di Mekah, itu Abdullah bin Abbas. Contoh yang kedua, apabila salah seorang thiqah dan seorang lagi dhaif, seperti Sulaiman bin Daud dan Sulaiman bin Daud, dua-dua Sulaiman. Jika seorang itu Al-Khawlani, maka dia adalah seorang yang thiqah. Dan jika seorang lagi Al-Yamani, maka dia merupakan seorang yang dhaif.
Perbezaan antara muhmal dan al-mubaham. Perbezaan antara al-muhmal dan al-mubaham ialah yang pertama disebutkan nama tetapi tidak dapat ditentukan siapa. Dan yang kedua tidak disebutkan namanya. Hak mubaham tu dia ada bab dia. Mana hak mubaham ni dia hanya kata rajulun. Rajulun minal ansar contoh kata. Ukhtu fulan. Ibnu fulan. Akhu fulan kau. Itu panggil mubaham. Kalau muhmal ni dia ada nama, cuma tak tahu siapa dia. Ben siapa ni, sebuah mana. Kitab-kitab yang terkenal Al-Muhmal, Kitabul Muhmal fi Bayanil Muhmal, mengenali al-mubahamat. Lanjutan daripada muhmal ni mubaham. Mana mubaham ni sama lah. Definisi pada bahasa al-mubahamat jamak kepada mubaham, iaitu kata nama pelaku daripada tidak nama, kata nama pelaku, kata nama kerja, kata nama objek, kata nama objek, mubaham, kata nama objek, isim maf'ul lah. Kalau kata nama pelaku dia kena baca mubhim. Daripada perkataan al-ibham, mengaburkan, lawan kepada al-idah, menjelaskan. Pada istilah perawi yang disamarkan namanya pada matan atau pada sanad atau seseorang yang mempunyai kaitan dengan riwayat, macam dalam hadis disebutkan bahawa salah seorang daripada isteri Nabi. Jadi siapa dia? Mubaham lah tu. Cerita tentang salah seorang isteri Nabi, itu maknanya mubaham. Tak tahu siapa dia, disamarkan. Hak pastinya isteri Nabi, hak mana sah tak tahu. Tapi kita kalau hak seorang bini ni tak terima, dah mungkin dah. Buat seorang tu je. Kalau hak ramah tu, faedah mengkajinya. Sekiranya ibham itu pada sanad, faedahnya dapat mengenali perawi. Jika dia seorang thiqah atau dhaif, maka dapat dinilai hadisnya sebagai sahih atau dhaif. Mana dalam sanad tu sebut rajulun min bani apa? Min bani fulan. Rajulun min bani fulan tu siapa dia? Tak tahu. Bila tak tahu majhul. Bila sebut mubaham maknanya majhul, tak tahu. Bila tak tahu kita tak boleh nak berhujah dengan riwayat tersebut. Sekiranya pada matan, maka banyak faedah yang diperolehi. Yang paling jelas ialah mengenali tuan cerita atau orang yang bertanya sehingga kita disebutkan tentang keutamaannya dalam hadis itu, maka kita dapat mengetahui kelebihannya. Maknanya kalau sebut tentang sebut secara sama dalam satu hadis, lepas tu berkenaan dengan kelebihan, maka kita akan cari dalam tarik yang lain, dalam sanad yang lain, siapa dia tu. Maka kita akan tahu bahawa orang itu mempunyai kelebihan yang istimewa. Macam hadis Urwah kan, dia cerita bahawa Nabi SAW dia timur hadis daripada Aisyah. Aisyah kata bila Nabi SAW nak pergi semaya tu, dia cium salah seorang daripada bini dia. Jadi Urwah tanya, mati ke? Aisyah lah. Dia kata jalan. Mana sebut pada mula-mulanya salah seorang isteri dia. Jadi itu menunjukkan kepada kelebihan. Maknanya sekarang nak pergi masjid pun Nabi SAW tunjuk kemesraan dia. Jika sebaliknya, maknanya jika benda tu perkara tak molek, cerita tak molek dalam hadis itu, maknanya cerita tentang kekurangan sahabat, jika sebaliknya dengan mengetahuinya akan selamat daripada sangkaan terhadap orang lain dari kalangan sahabat-sahabat yang utama. Mana hak berlaku ni kata-kata cerita hak badui, apa kecil dalam masjid. Dia mari jumpa Nabi di hujung masjid tu,
Dah akak kain dia buat air situ. Jadi tak sebut siapa dia tu. Lepas tu kita pun cari. Jadi kalau kita tak cari siapa dia tu, mungkin akan kata sahabat-sahabat besar lah. Dah. Kalau Syiah selalulah dia kata dia orang sahabat Nabi. Dah. Tak tahu ada. Tapi bila kita kaji siapa dia sebenarnya, rupanya tu orang Badui. Dah. Maka dapat diketahui bahawa yang terlibat dengan peristiwa itu bukan sahabat-sahabat yang besar. Supaya juga Nabi berkhutbah. Dah. Bila mari rombongnya, pedagangnya, tinggal berapa orang. Dah. Jadi dia boleh kata Abu Bakar pergi sekali, itu kan. Omar pun ada juga. Tapi kalau kita kaji siapa dia sebenarnya, tak ada sahabat-sahabat yang besar ni. Jadi akan selamat sahabat-sahabat daripada sangka yang tak molek. Bagaimana Al-Mubaham dikenali? Al-Mubaham dikenali dengan salah satu cara ini. Yang pertama, perawi itu disebutkan namanya dalam setengah riwayat yang lain. Ini pentingnya kita jamak tarikh. Jamak tur, mana kita menghimpunkan tarikh-tarikh hadis yang sama, mata yang lebih kurang sama, melalui tarikh yang berbeza-beza, dan melalui pelbagai kitab. Mana setengah tu mungkin boleh jadi dalam kitab yang tidak masyhur. Kitab jauh-jauh, jari-jari kita pakai, ataupun ada perawi yang tak, tetapi kadang-kadang boleh ambil tu faedah juga. Ini yang dikatakan sebahagian daripada kepentingan iktibar. Kita meneliti hadis-hadis yang ada dalam macam-macam kitab untuk kita dapatkan maklumat-maklumat tambahan yang mungkin tidak disebutkan dalam kitab-kitab utama. Kebanyakan nama perawi Mubaham itu disebutkan dengan jelas oleh ulama sirah. Sebab ulama sirah ni jadi dia menghimpunkan hadis-hadis cerita, maka dia dapat kesan lah melalui kitab-kitab tarikh yang besar-besar seperti tarikh Tabari. Cuma boleh jadi sebutan itu tidak tepat. Bercanggah pula, mungkin berlaku juga. Jadi waktu tu kena selidik pula, kena tahqiq, kena buat kepastian pula. Bahagian-bahagian mubaham berdasarkan kepada tahap ketidakjelasan, mana berdasarkan kepada tahap kesamaran ini, ibaham terbahagi kepada 4 dan penulis akan memulakan bahagian mubaham yang paling kabur sekali. Yang pertama, lelaki atau perempuan, seperti hadis Ibnu Abbas bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, adakah haji itu setiap tahun? Lelaki ini adalah Aqra bin Habis. Habis itu habis bahasa Arab lah, mana orang dia menahan, habasa, mana menahan. Yang kedua, anak lelaki atau anak perempuan. Termasuk dalam kategori ini ialah saudara lelaki, saudara perempuan, anak saudara lelaki, anak saudara perempuan. Seperti hadis Ummu Atiyah berhubung dengan memandikan anak perempuan Rasulullah SAW dengan air dan daun bidara. Jadi Ummu Atiyah ni zaman Nabi dia tukar mandi lah. Jadi anak perempuan yang meninggal dunia tu siapa dia? Jadi dalam riwayat yang lain, mana dalam riwayat ini dia tidak sebut. Dalam riwayat yang sebut bahawa itu adalah Zainab, anak Nabi. Mana kalau kata lelaki itu kita tak tahu siapa dia, perempuan itu tak tahu siapa. Tapi kalau kata anak lelaki kepada orang ni, anak perempuan kepada Nabi. Jadi kalau kata seorang perempuan kabur benar, tapi kalau kata anak perempuan Nabi, maknanya anak Nabi lah, cuma tak tahu siapa dia. Jadi skop pencarian itu lebih kecil lagi. Yang ketiga, bapa saudara, ibu saudara. Termasuk dalam kategori ini ialah bapa saudara sebelah bapa, sebelah ibu, khal, sepupu sepapa, ibnul am. Contohnya hadis Rafi' bin Khadij
daripada bapa saudaranya sebelah bapa, tentang larangan mukhabarah. Nama bapa saudara beliau ialah Zuhair bin Rafi'. Hadis tentang ibu saudara Jabir, jadi sebelah bapa, Ammah. Yang menangisi bapanya yang terbunuh dalam peperangan Uhud, namanya ialah Fatimah binti Amr. Jadi hadis masyhur tentang larangan mukhabarah itu memberi tanah kepada seseorang untuk bercucuk tanam dengan sebahagian daripada hasil tanaman itu diberikan kepadanya. Istilah kita kan paul. Kita paul. Kita tercakap dah nak nyaku dah. Jadi kita ui orang lain tanam. Jadi sebahagian daripada hasil itu diberi kita ambil sebahagian kita, sebahagian lagi diberikan kepada orang power ni. Itu dipanggil mukhabarah. Cuma hak larangan itu dia ada sebab lah, bukan mukhabarah tu sendiri dilarang. Sebab mukhabarah ni Nabi tu libat juga. Cerita tanah di Khaybar tu. Cuma Rafiq bin Khadij ni dia ada salah faham. Salah faham terhadap larangan Nabi. Kerana Nabi larang ni bukan secara mutlak tapi berkait. Antaranya kita tetap ada mana kalau orang buat padi tepi tali air ni ni ambon ni tak kita tak bagi ni boleh kambon ataupun macam kita power ke apa lagi. Mana kita menetapkan bahagian-bahagian tertentu tu itu untuk kita. Bukan kata kira rata kemudian baru bagi berikut peratusan. Tu tak apa. Hak mukhabarah lagu ni tak sih bahagian tanah, terutamanya hak subuh itulah kita nak pada kita. Tu tak boleh. Ataupun mukhabarah tak boleh siapa tinggal jihad. Nabi ayat kalau ada benda di dalam rumah yang dicok, cangkul apa semua tu, mana tidak akan berjaya. Itu lebih kuat. Jadi siapa lagu tu mementingkan pertanian sehingga lupa pada jihad. Sebab itulah dilarang daripada mukhabarah. Ataupun nak wis saja. Manihah dia bagi. Mana kita wis saudara kita guna tanah tanpa kita mengenakan ambil daripada dia hasil. Mana kita wis dia guna. Itu dianjurkan oleh Nabi, dia panggil manihah. Mana kita kalau ada dengan kita pun kita tak guna juga. Duk sebab naik juga gitu. Lebih baik kita orang lain usaha tanah. Tanpa kita ambil sedikit pun hasil dia. Cuma pemberian itu bukan kata pemberian mutlak, tidak. Selama kita nak, selama kita benarkan dia guna tanah tu, selama itulah dia boleh ambil faedah. Kalau kita tak kita nak tarik balik, itu tak ada jadi masalah. Yang keempat, suami isteri. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang kematian suami Subai'ah. Nama suaminya ialah Sa' bin Khawlah. Hadis tentang isteri Abdurrahman bin Az-Zubair yang dahulunya isteri kepada Rifa'ah Al-Qurazi yang diceraikannya. Namanya adalah Tamimah bin Wahb. Kitab-kitab yang masyhur. Ramai ulama yang mengarang kitab tentang mubahamat, antaranya Abdul Ghani bin Sa'id Al-Khatib An-Nawawi. Kitab yang paling baik dan lengkap ialah Al-Mustafad min Mubahamat Al-Matni wal Isna' oleh Waliyuddin Al-Iraq. Cuma hak mubaham yang disebutkan oleh pengarang kita ni mubaham dalam mata. Mubaham dalam mata. Dia tak orang lagi mubaham dalam sana. Patutnya dia kena orang lagi lah. Contoh mubaham dalam sana, tak apa, kita tolong orang lagi, ambil daripada kitab lain. Jadi bila tak tahu mubaham lagu ni, dia jadi dhaif lalu lah. Seperti hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Bak Cicing Az-Zahab lin Nisa.
Kata Abu Daud, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Mansur an Rib'i ibn Hirash an imra'atihi an ukhti li Huzaifah. An Rib'i ibn Hirash an imra'atihi, istrinya, an ukhti li Huzaifah, saudara perempuan Huzaifah. Bukan Huzaifah sendiri, saudara perempuan dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaran nisa ama lakunna fil fiddah ma tahallayna bi ama innahu laysa minkum imra'ah tahalla dhahaban tuzhiruhu illa muzibat bih. Wahai sekalian wanita, bukankah pada kamu itu berhubungan fiddah tu boleh kamu nak berhias dengannya, dibolehkan. Tidakkah kamu tahu tidak ada seorang pun perempuan dari kalangan kamu ini berhias dengan emas, yang dia memperlihatkannya itu mereka diazab. Jadi hadis ini dhaif. Sebab apa? Sebab ukhtu Huzaifah tu namanya itu Fatimah, ada kata Khawlah. Kemudian isteri Rib'i itu tidak dikenali. Jadi kalau tak kenal ukhtu Huzaifah tu, tak apalah, boleh jadi dia sahabat dah. Tapi masalahnya isteri Rib'i itu siapa dia? Dia menyebabkan hadis ini jadi dhaif. Hadis ini dalam Abu Daud nombor 4237. 4237. Jadi ia nak jadi contoh di sini, an Rib'i ibn Hirash an imra'ati, daripada isterinya. Isteri itu tak tahu soal dia. Itu contoh contoh mubaham yang ada dalam sana. Kalau kata rajulun min al-ansar, rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tak apa. Sebab apa? Sebab hak mubaham tu tadi sahabat. Sebut rajulun min ashabin Nabi, dah, tidak menjadi masalah sebab sahabat Nabi ni semua adil. An rajulin shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada seorang lelaki yang semaya dengan Nabi, sahabat. Jadi tidak tahu sahabat, tidak menjejas ke sana. Mengenali perawi-perawi al-wuhdan. Pada bahasa al-wuhdan ialah jamak pada wahid, iaitu satu. Pada istilah perawi-perawi yang tidak ada orang yang meriwayatkan daripada mereka kecuali seorang perawi sahaja. Maknanya anak murid dia tu seorang sahaja. Faedah mengenali perawi majhulul ain dan ditolak riwayatnya jika beliau bukan sahabat. Mana orang yang seorang sahaja anak murid dah, maknanya dia tidak terkenal sebagai ahli hadis. Mana dari segi dia tu masih lagi tidak dikenali. Dia hanya dikenali bila dua orang perawi yang ambil daripada dia. Kalau seorang sahaja perawi yang ambil daripada dia, dia masih lagi sebagai perawi yang majhul. Bila majhul tak boleh nak berhujah lah. Sebab yang kita buat hujah ni mana perawi yang terkenal. Kalau perawi yang majhul ni kita kena tawakul, cari dulu siapa dia. Kalau tak jumpa memang tak boleh lah. Tak boleh nak berhujah. Sebab tidak diketahui tentang keadilan dia dan juga dhabit dia. Contoh dari kalangan sahabat, betul tu Urwah sebenarnya. Urwah bin Mudarris. Urwah bin Mudarris. Dalam kita tulis tu, di bawah di itu ada titik. Itu dot. Itu dot. Panduan tu dia ada dah, kita buat depan tu. Jawa tu. Tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Sya'bi dan Al-Musayyab bin Hazm. Tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali anaknya Sa'id bin Musayyab. Mana seorang sahaja.
Jadi Urwah bin Mudarris ni dia hanya ada satu hadis saja dalam bab haji. Dalam bab haji satu hadis saja. Yang kedua dari kalangan tabi'in, Abul Musyara, tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Hammad bin Salamah. Adakah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis dalam kitab mereka berdua daripada perawi Wahdan ini? Dalam kitab Al-Madkhal, ini Al-Madkhal Sahih, pada Hakim dia tulis satu kitab Al-Madkhal, mana pengantar kepada nak tahu perawi-perawi dalam Sahih Bukhari. Dia ada satu kitab dia, Al-Madkhal. Al-Hakim menyebutkan bahawa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis daripada dalam kitab mereka berdua daripada mana-mana perawi Wahdan. Ini pendapat dia. Tetapi hak sebetulnya bawah tu, tetapi majoriti ahli hadis berpendapat bahawa dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim terdapat banyak hadis yang diriwayatkan daripada perawi-perawi Wahdan. Antaranya ialah hadis Al-Musayyab tentang kematian Abu Talib. Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkannya dari dalam kitab mereka berdua. Mana hal ini berlaku lagu ni sebab Imam Bukhari dia tahu berdasarkan kepada qarinah, bukti-bukti yang lain. Yang kedua, hadis Qais bin Hazim daripada Mirdas. Orang-orang soleh pergi seorang demi seorang. Mana ada kata orang soleh ni pas sore-sore mati. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini. Titik kata. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini daripada Mirdas kecuali Qais. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Kitab-kitab yang terkenal Al-Mufradat dan Al-Wahdan oleh Imam Muslim. Kemudian kalau kita tengok dalam Tirmizi banyaklah kita jumpa kadang-kadang kita lalu itu kita ni hadis dia sini dah dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi. Hak ambil riwayat daripada dia sore sahaja. Ambil kajian yang buat oleh Dr. Adab, salah seorang pengkaji Jami' Tirmizi. Dia kata bilangan perawi Wahdan dalam tabaqat sahabat ni, dalam Tirmizi ni ada seramai 41 orang. Kalau senaraikan Wahdan ni dalam Tirmizi ada 41 orang lelaki sahabi, 10 orang sahabiah perempuan. Berapa? 41 Sahabiah? 10. Kalau baru-baru kita jumpa pun ni hadis Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Hadis Allahumma barik Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis nombor 1212 gitu lah. Hadis tu kata Imam Tirmizi hasan, la na'rifu li Sakhr bin Al-Ghamidi an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira hadzal hadis. Kita tidak mengetahui bagi Sakhr Al-Ghamidi ada meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melainkan hadis ni saja. Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi. Jadi kadang-kadang Imam Tirmizi dia sebut mana perawi ni, mana sahabat ni nisah dah hadis. Tapi bagi setengah orang dia buat hadis pula. Dia kata bukan semua sahabat ni alim. Dia ada butir sebenarnya lagu tu. Kita ngaji hadis ni kita fahamlah kedudukan sahabat tu lagu mana. Sebab kita ngaji hadis.
Jadi bila kata sahabat ni ada riwayat satu hadis, dua hadis. Jadi seperti kita bincang ni, ada sahabat-sahabat yang banyak memberi fatwa, banyak meriwayatkan hadis. Tapi bagi setengah orang, dia buat kesempatan, dia ambil kesempatan untuk alasan pada dia. Dia kata bukan semua sahabat ni alim. So, yang kedua, kata dia sahabat ada juga yang sahadis. Macam Sokhar tadi. Jadi dia kata dia, kita tak ngaji mana pun tak apa juga. Tu dia nak je natijah dia. Jadi kita tak ngaji pun tak apa. Sebab sahabat bukan semua alim. Jadi dia salah faham. Mungkin dia faham dengan apa? Ashabikan nujum. Dah. Sahabat aku ni macam itu. Mana-mana kamu ikut, kamu akan dapat pedoman. Jadi dia kira sahabat ni bila sahadis tak alim. Dia masalahnya sahadis hak dia riwayat. Kita kena faham sahadis tu hak dia riwayat. Hak ada siapa kau orang kemudian. Boleh jadi ada tu sekerak. Boleh jadi siapa hadis tu sampai kepada beberapa generasi. Tiba-tiba hak anak murid terakhir tu tak ada dah anak murid. Macam nasab keturunan lah. Dah. Adik-adik ayah dia semua anak cucu ramai. Dah. Cuma siapa adik dia tu dia sekelami dia. Dah. Tak ada anak. Putus itu. Dah. Jadi bila putus dia tak ada zuriat. Jadi hadis ni sahabat ni dia ada zuriat hadis juga. Jadi hak mana sahabat riwayat satu hadis saja, kita tak boleh nak kata sahabat tu jahil. Boleh jadi ada kemungkinan penyampaian dia hadis tu terhenti setakat itu saja. Boleh jadi satu peringkat lagi, kemudian hadis dia tu tidak masyhur, tak ada orang riwayat. Boleh jadi dia memang tidak terlibat dengan penyampaian hadis pun. Dia tahu hadis tapi dia cermat setengah sahabat ni kan. Dah, dia cermat hadis, tak banyak riwayat. Macam Abu Bakar. Dah. Jadi setengah kata Abu Bakar ni tak alim mana sebab hadis dia tak banyak. Nak menyampaikan hadis warna dia sibuk. Naik khalifah tu duk jauh apa lepas tu 2 tahun lebih je pemerintah dia. Dah. Tidak macam sahabat yang lain. Jadi kadang-kadang kita nak menegakkan cara kita ni, cara kita malah ngaji ni, kita buat alasan lah. Sahabat bukan semua ada. Ada sahabat mati yang kata jahil. Terlebih lah pula. Jadi benda ni ada berlaku di kalangan setengah daripada orang-orang kita. Dia malah ngaji, dia buat alasan macam tadi lah. Sahabat bukan semua ahli. Itu tak betul. Jadi kalau kata sahabat tidak semua ahli, tak. Patut Nabi suruh menuntut ilmu tu kena berlaku. Cuma kita tidak tahu kenyataan dia tu lagi macam mana. Dah. Kita jawab kesimpulannya. Kadang sebenarnya mungkin sahabat ni alim. Cuma dia tak ada anak murid. Dia mengangkat ilmu dia. Macam juga imam-imam. Mazhab ni bukan kata pak ni je. Mazhab banyak lagi. Auza'i, Thauri, Tabari. Cuma dia ni tak ada anak murid. Tidak bernasib baik untuk mendapat anak-anak murid yang membela mazhab dia. Tak ada orang kaji balik kitab dia ke apa-apa. Sebab itulah mazhab dia tidak subur. Mati situ. Jadi nak uji Pak mazhab ni, dia ada anak murid dia, ada lawyer dia. Peguam bela dia. Awak mari dalil-dalil. Baca dalil Syafi'i, Baihaqi. Dalam apa? Dalam mazhab Hanafi, Tahawi, mazhab Malik Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd. Jadi masing-masing itu mengikut rezeki masing-masing lah. Kemudian mengenali perawi yang disebutkan dengan pelbagai nama dan sifat yang berbeza. Orang yang sama tapi macam-macam gelaran dan sifat. Ta'rif, iaitu perawi yang disifatkan dengan beberapa nama, gelaran atau kunyah yang berbeza. Seorang individu atau beberapa orang. Contoh Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi. Setengah orang menamakannya Abu Nadr.
Dan setengah pula menamakannya Hamad bin Sa'id, dan ada juga yang menamakannya dengan Abu Sa'id. Ini kita jumpa dah dulu ni di bawah ke apa? Ada ke apa? Tadlis. Tadlis oleh Atiyah, Atiyah bin Sa'id Al-Kufi. Di bawah hadis muka surat 105, di bawah nota 191. Jadi oleh kerana banyak sangat nama gelaran dunia ni, sehingga jadi menjuhur pula. Jadi kita baca semua boleh rujuk situlah. Pada muka surat 105, nota 191 dengan 192. Faedah daripada mengenali perawi yang disebutkan dengan pelbagai nama dan sifat yang berbeza. Yang pertama, tidak terkeliru dalam menentukan nama-nama individu yang sama dan tidak menyangka bahawa dia lebih daripada seorang individu. Jadi individu yang lainnya, maknanya dia orang yang sama. Macam setengah orang bila disebutkan Abu Sa'id, juga dia kata Abu Sa'id Al-Khudri. Sebenarnya Abu Sa'id ni Abu Sa'id Al-Kalbi. Macam yang berlaku kepada Atiyah. Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi Al-Kufi. Dalam muka surat 105 tu, bawah tu Az-Zahabi kata Atiyah cuba mengelirukan Al-Kalbi itu sebagai Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Ini kalau kita tengok di bab manaqib dalam Tirmizi jumpa lah tentang kelebihan ahli bait itu ada buah dia tu, buah Syi'iyah, unsur Syiah yang dikemukakan oleh Atiyah melalui Abu Sa'id. Sebenarnya bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Kalbi. Dia mengelirukan. Yang kedua, mendedahkan tadlis asyuyukh. Al-Khatib Al-Baghdadi banyak meletakkan pelbagai nama pada syekh-syekhnya. Beliau meriwayatkan dalam kitabnya daripada Abu Qasim Al-Azhari, Ubaidullah bin Abil Fath Al-Farisi, Ubaidullah bin Ahmad bin Uthman As-Sayrafi. Kesemua nama-nama itu adalah orang yang sama. Pada dari segi tafannun ni lah, ada banyak apa nak mempelbagaikan. Kemudian berikut itu insya-Allah kita pun tak lama dah, mungkin 2 kali lagi tu. Lepas tu kitab akhir nak guna tu ada. Kitab ni kita ambil kecil sekali. Mana asal kepada Taisir Mustalah juga, tapi hak klasik. Kita Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Istilah ahli hadis dia terjemah. Pilihan-pilihan buah fikiran
dalam menyatakan istilah ahli hadis. Mana hal ini balik kepada asal, balik kepada asal. Jadi tujuan kita ni sebab mungkin kita ngaji mustalah hadis ni tak apa nampak dah tukar lagi. Jadi kita apa, undur balik guna hal ni sekali dengan ni. Mana hal ni tak boleh yang lain mari lagi lah. Sebab tertib dia tu sebenarnya tertib kitab ni Taisir Mahmud Taha ni ikut tertib Hafiz Ibn Hajar ni. Lepas tu kitab tu mana? Nanti semula. Nanti semula. Dekat-dekat Nabi. Dekat Nabi dua, insya-Allah lah. Kalau tak ada apa 2 kali lagi habis lah. Aku lihat kau dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.